Akar umbi UMNO diajak undi Pakatan Harapan. Netizens yang sudah lama berkubang di alam maya pasti kenal gerombolan yang digelar geng baju merah. Tindak tanduk gerombolan ini diterajui oleh individu yang digelar oleh netizen sebagai Jamal Tongkol. Watak ini tak lain tak bukan ialah Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus. Beliau memainkan watak antagonis yang sering menyerang pemimpin Pakatan Harapan. Akhirnya langkah Jamal tersandung dengan undang-undang negara apabila kalah dalam saman fitnah yang difailkan oleh bekas Menteri Industri Utama Teresa Kok Soh Kim. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Arif Imran Arifin dalam keputusannya membenarkan tuntutan saman Kok selaku plaintiff terhadap defendant iaitu Jamal yang difailkan pada 6 April 2017. Beliau diperintah membayar ganti rugi RM300,000 kepada ahli parlimen seputih itu. Pendeknya, tidak ada kenangan manis dalam ingatan aktivis Pakatan Harapan tentang Jamal. Namun, sejak 24 November tahun lalu, Jamal dilihat sudah U-turn. Beliau yang juga Ketua Komunikasi Barisan Nasional Selangor dilaporkan berkata, pelantikan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 adalah atas kehendak rakyat. Menurut Jamal, Barisan Nasional akur untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan seperti mana yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar yang berjuang begitu lama dan akhirnya dipilih. Ini adalah kehendak rakyat melalui pilihan raya ke-15. Atas titah tuanku, BN akur untuk membentuk kerajaan perpaduan dan akhirnya Perdana Menteri ke-10 menjadi milik Datuk Seri Anwar, katanya dipetik media. Beliau yakin dengan pembentukan kerajaan perpaduan, negara akan lebih dipercayai dan kembali pada kemuncaknya seperti sebelum pilihan raya umum ke-14. PH dan BN masing-masing sudah mempunyai pengalaman memerintah, jadi sudah pasti pengalaman-pengalaman ini dijadikan panduan untuk mentadbir negara. Yang mustahaknya negara perlu ditadbir dengan baik kerana dalam tempoh sepenggal sebelum ini, kerajaan yang ada tidak stabil menyebabkan banyak pembangunan tidak dapat dilaksanakan, tegasnya. Hari ini beliau menegaskan tiada pertembungan calon antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi pilihan raya negeri bagi dua Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Sungai Besar iaitu Sungai Panjang dan Sekincan. Menurut beliau, kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Panjang masih di bawah BN menerusi Datuk Muhammad Imran Tamrin, manakala Eng Swee Lim pula di Sekincan. Beliau juga mengajak akar umbi UMNO untuk sama-sama memberi undi kepada calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di pilihan raya negeri Selangor akan datang. Sokongan itu bukan sahaja melibatkan calon Barisan Nasional, malah dari parti lain iaitu Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah Negara, Amanah dan Parti Tindakan Demokratik. Kita di Selangor sememangnya sudah bersedia menghadapi PRN di bawah kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan, katanya lapor Harapan Daily. Untuk rekod, Selangor mempunyai 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Januari lalu, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata berdasarkan data awal pilihan raya yang diperolehi pihaknya, Pakatan Harapan mampu menang di antara 45 hingga 47 kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor dalam pilihan raya negeri akan datang di negeri itu. Rakyat selesa dengan kerajaan perpaduan kerana ada kestabilan dan pengundi di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang adalah pengundi yang berorientasikan keadaan ekonomi negara. Penyokong di bandar, separa bandar sokong gabungan PHBN kerana mahukan kestabilan dan pemulihan ekonomi. Katanya dalam satu sidang media selepas berucap di Konvensyen Keadilan untuk Pilihan Raya Negeri Selangor di IDCC. Rafizi berkata sasaran itu mampu dicapai sekiranya jentera pilihan raya bekerja keras pada pilihan raya negeri akan datang. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Selangor Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi berkata, dengan mengambil kira perkembangan yang berlaku itu, PAS menyasarkan 30 kerusi Dewan Undangan Negeri. Menurut beliau, tumpuan PAS dan PN di 37 kerusi DUN yang mempunyai jumlah pengundi Melayu lebih 55%. Saya menekankan dalam pilihan raya negeri Selangor, kita mempunyai peluang yang baik untuk menang. Fokusnya meletakkan calon yang boleh menang. Ini antara beberapa pertimbangan yang perlu kita fikirkan. Saya katakan politik itu dinamik, bermakna perbincangan demi perbincangan harus diadakan. Ujarnya lapor Harapan Daily pada 17 Januari lalu. Politik is a game of possibilities and chance. Maksudnya politik merupakan permainan kemungkinan dan peluang. Rundingan menjadikan musuh sebagai rakan, perbalahan merubah rakan jadi pengkhianat. Di sinilah kedua-dua musuh yang menjadi rakan itu menggunakan peluang yang diwujudkan untuk menjana kemenangan. PAS yang kini menjadi musuh lantaran persekongkolannya dengan pengkhianat bersatu merampas kuasa pada hujung Februari 2020 dan membawa negara ke arah ketidakstabilan politik selama 33 bulan. Seperti kata Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan, imej ulama, tok guru dan lebay yang dibawa oleh PAS telah tercemar teruk.
apabila ucapan dan tindakan pemimpin mereka penuh dengan pembohongan, fitnah dan adu domba terhadap Pakatan Harapan serta Perdana Menteri. Pemerintahan Pakatan Harapan di Selangor memberi banyak manfaat kepada rakyat dengan lebih 40 program kebajikan dan kesejahteraan rakyat, tetapi mereka masih lagi cuba menabur fitnah dengan pelbagai tomahan, katanya. Perikatan Nasional hanya dapat berkuasa selama 17 bulan. Ketika Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menjadi Perdana Menteri Tebuk Atap, beliau tidak mempunyai wawasan. Beliau dikenang pentadbirannya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika itu negara ditutup, sekolah tutup, masjid tutup, kuil dan gereja tutup, kilang tutup, airport tutup, universiti tutup, akhirnya parlimen pun tutup. Puluhan ribu maut akibat pandemik COVID-19, pelabur lari, ratusan ribu hilang pekerjaan, rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan, ramai yang bunuh diri kerana putus asa. Tiba-tiba setelah mereka gagal kembali menjadi kerajaan pada pilihan raya umum ke-15 lalu, timbul skandal jana wibawa. Rupa-rupanya ketika rakyat dikurung dengan COVID-19, ratusan juta ringgit mendarat dalam akaun parti, katanya sumbangan dana politik. Kononnya jana wibawa skim untuk memperkasa kontraktor Bumiputera. Tetapi di antaranya didakwa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ialah tauke Cina yang dibumiputerakan. Justru, akar umbi UMNO hanya ada satu peluang untuk memulihkan kembali negara ini ke mercu kemajuan. Ikutlah jalan yang direntas oleh pemimpin kalian.